Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad Isyad Awang dari Pusat Pengajian Pendidikan UUM dan pada seminar kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021 hari ini, saya akan membentangkan kertas kerja analisis generalizability dalam menentukan pencapaian murid orang asli dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sebagai pengenalan, pencapaian pelajar adalah sebahagian daripada aspek utama dalam sistem pendidikan. Penilaian ini penting semasa aktiviti pengajaran pembelajaran. Guru dapat menguji dan menilai penguasaan murid semasa mengikuti pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Jadi, aktiviti menguji dan menilai ini merupakan suatu aktiviti yang dapat menyumbang peranan penting dengan memberikan maklum balas kepada guru dan kepada murid berhubung dengan penguasaan pembelajaran yang telah diikuti dalam sesuatu tempoh tertentu. Jadi, maklum balas yang diperolehi oleh guru dan murid itu dapat memberikan maklumat sejauh manakah murid telah menguasai sesuatu kemahiran berkenaan dan guru boleh mengambil tindakan susulan dalam proses menambah baik sesuatu proses pengajaran pembelajaran berkenaan. Jadi apabila kita nak menguji, bila kita nak menilai, maka sudah tentulah memerlukan instrumen. Jadi pembentukan instrumen ujian itu bukanlah sesuatu yang mudah dan memerlukan perancangan yang cukup teliti. Kegagalan dalam merancang ujian yang berkesan akan menyebabkan maklumat yang kita peroleh itu tidak tepat, dan ini akan memberikan ataupun menyebabkan kegagalan dalam proses PNP itu, dan kegagalan ini boleh menyumbang kepada wujudnya ralat dalam pengukuran. Baik, dari segi permasalahan ataupun objektif kajian ini, kalau kita lihat pencapaian murid orang asli masih lagi pada tahap yang rendah. Kita dapati kalau kita nak bandingkan dengan murid-murid yang lain, kita dapati pencapaian memang agak kurang memberangsangkan. Dan terdapat pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada pencapaian rendah seseorang murid berkenaan. Dan dalam konteks teori yang saya gunakan, iaitu teori generalizability, kita boleh mengenal pasti facet iaitu komponen yang menyumbang kepada ralat dalam pengukuran ataupun yang menyumbang kepada pencapaian seseorang murid dalam sesuatu peperiksaan berkenaan. Jadi facet ini terdiri daripada dalam konteks kajian ini ialah melibatkan pelajar dan instrumen itu iaitu item berkenaan. Boleh terdiri pada pelbagai aspek lagi dalam facet itu, tapi dalam kajian ini saya fokus kepada pelajar dan item sahaja. Dan objektif kajian ini ialah untuk melihat sejauh manakah pencapaian murid orang asli dan komponen varian yang menyumbang kepada pencapaian murid orang asli berkenaan. Baik, dari segi aspek metodologi, kajian ini akan menggunakan sampel yang melibatkan orang asli di sebuah negeri di Malaysia. Iaitu sampel melibatkan 395 orang murid tingkatan 2. Dengan reka bentuk kajian ini menggunakan kajian kuantitatif dan analisis akan menggunakan analisis variant single facet cross design. Yang akan menggunakan perisian EduG. Jadi instrumen kajian ini melibatkan ujian Bahasa Melayu dan ujian Bahasa Inggeris lah. Dan analisis data sebagaimana saya katakan tadi akan menggunakan perisian EduG, dan data yang telah saya key in itu akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi, iaitu melibatkan peratusan, grade, analisis variant dan coefficient phi. Baik, dari segi dapatan kajian yang telah diperolehi daripada kajian yang telah dilaksanakan, kalau kita lihat di sini ialah pencapaian pelajar atau murid orang asli ini masih lagi pada peringkat yang rendah sebagaimana saya katakan tadi. Kalau kita lihat data ini, jadual yang dipaparkan ini, kita dapati jumlah
murid orang asli yang fail, yang gagal. Kalau kita lihat di sini adalah seramai 305 orang yang mendapat grade F di situ. Berbanding hanya 2 orang sahaja yang mendapat grade B di situ, dan grade B ini diperoleh oleh suku kaum Temiar. Baik, dan orang asli di Malaysia ini terdiri daripada pelbagai suku. Okey, ada suku yang dikenali sebagai orang asli Semenanjung, orang asli Temiar, orang asli Semai, Jahai, Semelai. Okey, ini antara beberapa orang asli yang terdapat di Semenanjung Malaysia lah. Jadi kalau kita lihat di sini peratusan yang mendapat grade B hanya 2 orang saja, iaitu hanya melibatkan orang asli Semenanjung dan Temiar. Manakala golongan-golongan yang lain kita dapati sebagaimana saya katakan tadi, didapati peratusan yang gagal tu sebanyak 77.2% di situ. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa pencapaian orang asli itu masih lagi pada tahap yang agak rendah di situ. Okay, grade B hanya 13 orang, iaitu meliputi 3.3%. Grade D 6.6%, grade E 12.4%. Okey, itu jumlah keseluruhan bagi pencapaian akademik pelajar orang asli dalam peperiksaan pertengahan tahun. Baik, aspek yang kedua berdasarkan objektif yang saya telah katakan tadi. Kalau kita lihat dari segi komponen varian bagi mata pelajaran bahasa Melayu yang menyumbang kepada pencapaian murid orang asli ini, kita dapati bahawa faset pelajar itu menyumbang sebanyak 24% kepada pencapaian murid, manakala item menyumbang sebanyak 29.7%. Namun begitu, kalau kita lihat interaksi antara pelajar dan item itu menyumbang sebanyak 46.1%. Ini menunjukkan bahawa ada unsur-unsur, maknanya faktor pencapaian murid orang asli ini sebenarnya dipengaruhi oleh kombinasi interaksi antara faktor murid dan faktor item berkenaan. Okey, mana kedua-dua aspek ini interaksi kedua-dua aspek ini memainkan peranan yang amat penting, yang memberikan peranan yang besar dalam mempengaruhi pencapaian murid berkenaan di situ. Baik, dari segi keyakinan, skor koefisiensi dari segi pada peperiksaan pertengahan tahun murid bahasa Melayu itu, kita dapat lihat menunjukkan bahawa koefisiensi dalam GT ini adalah dari segi kita boleh katakan sebagai kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan skor bagi ujian bahasa Melayu. Jadi kalau 0.95 tu relatif dan koefisien G 0.92 itu jelas menunjukkan bahawa tahap kebolehpercayaan bagi mata pelajaran bahasa Melayu ini adalah tinggilah, adalah amat tinggi di situ. Dan sebaliknya bagi mata pelajaran bahasa Inggeris pula, kalau kita lihat kita dapati item menyumbang sebanyak 50%, manakala interaksi melibatkan person dan item itu, mana murid dan item itu menyumbang sebanyak 42% di situ. Okey, 42% di situ. Manakala murid, kalau kita lihat murid hanya menyumbang sebanyak 7.4% sahaja varian dia. Jadi dalam konteks ini kita dapat melihat faktor item itu lebih menyumbang lebih tinggi berbanding dengan faktor person ataupun pelajar, dan faktor interaksi antara person dan item itu. Berbeza dengan yang bahasa Melayu tadi, yang komponen interaksi melibatkan person dan item itu lebih tinggi berbanding dengan facet murid dan item berkenaan. Dan kalau kita lihat dari segi skor kebolehpercayaan ataupun keyakinan skor koefisiensi ini bagi mata pelajaran bahasa Inggeris, dia lebih rendah sedikit berbanding dengan bahasa Melayu tadi. Namun julat skor je, koefisien G itu relatif dan mutlak itu masih lagi melebihi daripada 0.7 itu.
Jadi menunjukkan bahawa kebolehpercayaan bagi ujian ataupun peperiksaan pertimbangan tahun bagi mata pelajaran bahasa Inggeris ni masih lagi tinggi, maknanya boleh dipercayai. Baik, daripada apa yang kita perhatikan daripada dapatan yang kita peroleh ini, jelas menunjukkan bahawa mata pelajaran bahasa Melayu ini, varian yang menyumbang kepada pencapaian yang tinggi ialah kombinasi antara interaksi person dan item. Maknanya faktor pelajar dan faktor item itu sendiri menyumbang kepada pencapaian BM yang tinggi. Okey, varian pencapaian. Manakala bagi mata pelajaran bahasa Inggeris pula, faktor item itu lebih menyumbang, lebih menyumbang kepada varian skor bagi mata pelajaran bahasa Inggeris. Dan daripada kajian ini juga menunjukkan bahawa majoriti pelajar, iaitu seramai 305 orang pelajar murid orang asli ini tidak mencapai tahap yang minimum, iaitu kebanyakannya mencapai mendapat grade F, iaitu gagal dalam mata pelajaran BM ataupun mata pelajaran bahasa Inggeris ataupun mata pelajaran lain-lain. Dan kajian ini sebenarnya menyokong dapatan kajian Nicholas pada tahun 2007 yang mendapati terdapat 6 orang daripada 100 orang murid orang asli yang berjaya menamat pengajian berbanding dengan 100 orang tadi. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa pencapaian orang asli itu agak lemah ataupun masih lagi ketinggalan. Dan kajian ini juga selari dengan Tanabalan, Siras dan Alias 2014 yang mendapati pencapaian pendidikan orang asli masih lagi rendah. Dan begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Doris, Abdul Hamid, Nolida dan Rizwan 2012 serta Mazdi Marzuki ini yang menunjukkan bahawa orang asli masih lagi tercicir dalam pendidikan. Daripada kajian ini menunjukkan bahawa beberapa perkara perlu diberikan pertimbangan kepada murid orang asli ini. Apabila murid orang asli ini masih lagi gagal dalam menguasai sesuatu mata pelajaran khususnya BM dan bahasa Inggeris ini. Jadi pihak sekolah atau pihak kementerian perlu fokuskan kepada aspek-aspek item, maknanya pembinaan item itu mestilah lebih membantu kepada pelajar-pelajar dalam memahami apa kehendak-kehendak soalan, dan di samping itu dengan memberikan mungkin kursus-kursus motivasi kepada pelajar-pelajar orang asli, sebab mereka mungkin mempunyai sikap yang masih rendah berhubung dengan aspek pembelajaran ini. Apabila aspek-aspek ini diberikan pertimbangan, akan menyebabkan pencapaian pelajar itu akan lebih meningkat dan seterusnya memberikan kesan kepada pendidikan orang asli di Malaysia. Dan saya rasa itu saja untuk pembentangan saya pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh semua pihak, dan sebarang kemusykilan dan pertanyaan bolehlah menghubungi saya di email isha@uum.edu.my. Terima kasih, jumpa lagi. Jaga diri kita, semoga kita bebas daripada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.